Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Hari ini Cikgu akan memfokuskan kepada tajuk pengurusan, iaitu peranan pengurus, yang mana Cikgu akan fokuskan kepada untuk semester kedua, subjek semester kedua. Yang mana di sini subtopik yang akan Cikgu sentuh adalah berkaitan dengan peranan pengurus. Jadi diharap para pelajar telah pun bersedia, dan kalau para pelajar telah bersedia, Cikgu akan mulakan untuk perbincangan tentang subtopik pengurusan, iaitu memfokuskan kepada peranan pengurus. Untuk tajuk pada kali ini para pelajar, objektif pembelajaran kita adalah adalah untuk menerangkan peranan pengurus dalam organisasi berdasarkan teori Mintzberg. Berdasarkan kepada teori Mintzberg, peranan pengurus dalam organisasi. Untuk tajuk ini peranan pengurus berdasarkan teori Mintzberg ini dia ada 3 peranan yang utama. Yang pertama adalah peranan antara perorangan ataupun interpersonal. Yang mana peranan antara perorangan ini dipecahkan pula kepada 3. Satu sebagai orang terpenting, kemudian sebagai pemimpin ataupun ketua, dan yang keempat adalah sebagai penghubung. Peranan yang kedua adalah sebagai peranan bermaklumat. Untuk peranan ini dia turut dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu peranan sebagai pengawas ataupun pemantau. Yang kedua peranan sebagai penyampai, dan yang ketiga peranan sebagai juru cakap. Dan peranan pengurus yang ketiga adalah peranan sebagai pembuat keputusan. Di sini peranan ini dipecahkan kepada 3, iaitu sebagai usahawan, pengawal gangguan ataupun masalah, pembahagi sumber, dan sebagai perunding. Kita akan lihat satu persatu apakah setiap peranan tersebut yang perlu dimainkan oleh seorang pengurus. Sebelum itu para pelajar, kalau para pelajar lihat di sini, peranan pembuat keputusan ini telah pun pernah keluar pada tahun 2015, STPM sebenar. Kemudian peranan antara perorangan ini juga pernah ditanya dalam STPM 2016, dan peranan bermaklumat ini juga sudah keluar pada STPM 2017 ulangan. Setakat ini saja. 2015, 2017 ulangan, dan 2016. 18 ulangan, 19 ulangan, dan 20 belum ada lagi lah maksudnya. Jadi ada kemungkinan akan keluar semula. Para pelajar, kita lihat dahulu peranan antara perorangan ataupun peranan sebagai interpersonal. Untuk peranan antara perorangan ini, seperti yang Cikgu telah maklumkan pada awal tadi, dia dipecahkan kepada beberapa bahagian ataupun dipecahkan kepada 3 peranan yang penting. Satu, pengurus itu sebagai orang terpenting dalam organisasinya. Macam mana pengurus dia akan menjadi wakil dalam sesebuah jawatannya. Apa-apa yang hendak disampaikan, apa-apa yang hendak dilakukan, sebarang keputusan yang akan dibuat, semuanya akan dirujuk kepada pengurus. Maka pengurus itulah yang akan berhubung dengan peringkat atasan ataupun dengan pihak-pihak luar yang berkaitan dengan aktiviti kerja yang terlibat. Disebabkan pengurus ini orang penting ataupun wakil dalam organisasi, maka pengurus perlu membina imej. Dia perlu ada imej, tingkah laku, dan reputasi yang baik. Sebab apa? Sebab dia adalah orang terpenting yang akan mewakili organisasinya untuk berhubung dengan pihak luar. Yang kedua, pemimpin ataupun sebagai ketua. Pengurus itu dikatakan adalah pemimpin.
Okey, bagaimana? Ya, pengurus dia akan menjadi orang terpenting dalam organisasi ataupun pengurus itu menjadi tonggak utama dalam organisasi. Okey, peranan yang ketiga adalah sebagai penghubung. Okey, penghubung dengan siapa? Ya, pengurus akan menjadi perantara, orang tengah, perantara antara organisasi dengan pihak luar yang berurusan dengan organisasi tersebut. Okey. Pengurus akan mendapatkan maklumat ya tentang sebarang perubahan ataupun maklumat tentang persekitaran luaran. Ya, luar organisasi. Apa-apa maklumat pengurus akan cuba dapatkan maklumat tersebut dan akan bawa ke organisasi sama ada untuk dibincangkan ataupun menjadi sebuah fikiran kepada organisasinya. Okey, jadi itu antara 3 peranan antara perorangan. Ya, sebagai orang terpenting, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung. Okey. Peranan yang kedua dinamakan sebagai peranan bermaklumat ataupun informational. Okay, untuk peranan bermaklumat, ya, satu, pengurus dikatakan adalah pengawas ataupun pemantau. Ya, apa yang diawas dan apa yang dipantau. Okey, seorang pengurus perlu peka, ya, peka terhadap perubahan persekitaran dalaman serta luaran. Apa-apa perubahan yang berlaku sama ada dalam organisasinya ataupun di luar organisasinya, pengurus dia kena ambil tahu. Dia kena lebih peka berbanding dengan orang lain. Okey. Pengurus akan mengumpul dan memantau sebarang maklumat perniagaan dan akan membuat perancangan yang lebih baik untuk organisasinya. Itu yang tadi maksud pemantau, ya. Sebarang maklumat sama ada yang diterima dari dalam ataupun di luar, ya, pengurus yang akan pantau maklumat tersebut dan pengurus akan mengambil tindakan sekiranya maklumat itu boleh diaplikasikan dalam aktiviti perniagaan. Okey, yang kedua, peranan pengurus dalam peranan bermaklumat ini adalah sebagai penyampai. Okey, sebagai penyampai maksudnya pengurus akan menyampaikan semua maklumat ataupun apa maklumat yang berkaitan kepada pekerja dalam organisasi. Ya. Kemudian maksudnya di sini, ya, pengurus itu akan menyalurkan maklumat tersebut, ya, menyalurkan maklumat yang diterima kepada para pekerjanya. Okey, peranan yang ketiga adalah sebagai juru cakap, ya. Untuk peranan yang ini, pengurus akan menyampaikan maklumat, ya, menyampaikan maklumat kepada pihak luar ataupun pihak berkepentingan. Maksudnya pengurus yang akan menjadi orang tengah untuk menyalurkan sebarang maklumat kepada pihak-pihak di luar ataupun pihak berkepentingan yang ada kepentingan kepada organisasi perniagaan. Okey. Boleh ya para pelajar? Jadi kita telah lihat satu peranan antara perorangan dan yang kedua tadi adalah peranan bermaklumat. Okey. Seterusnya kita akan lihat apa pula peranan pengurus, ya, sebagai pembuat keputusan ataupun decision making. Okey. Sebagai pembuat keputusan, di sini pengurus dikatakan sebagai usahawan. Kenapa? Okey. Kita lihat, ya. Sebab, ya, pengurus di sini perlu berusaha meningkatkan perniagaannya, ya. Caranya melalui pencarian ataupun mendapatkan maklumat idea-idea baharu yang kreatif dan inovatif. Ya, kenapa pula usahawan dikatakan sebagai pengurus dikatakan sebagai usahawan? Okay, kalau kita lihat ciri di sini, ya, inovatif dan kreatif ini merupakan ciri usahawan. Ya, sebab itu pengurus dikatakan sebagai usahawan dalam organisasi ini. Dialah yang akan fikirkan idea-idea yang baru, yang inovatif, yang kreatif agar matlamat organisasi tercapai. Okey. Yang kedua, pengurus dikatakan sebagai pengawal gangguan ataupun penyelesai masalah organisasi. Okey. Pengurus akan menyelesaikan dan mengambil tindakan jika berlaku masalah dalam organisasi. Okey, dia akan kawal, dia akan selesaikan apa-apa masalah yang melibatkan organisasi. Okey. Yang ketiga, pengurus adalah pembahagi sumber. Okey.
Pengurus akan mengagih dan menyelenggara sumber-sumber seperti pekerja, wang, bahan mentah dan lain-lain untuk diagihkan kepada setiap jabatan mengikut kepentingan dan keutamaan jabatan-jabatan tersebut. Ya, seperti para pelajar sedia maklum, sumber dia terbahagi kepada dua. Sumber manusia dan sumber bukan manusia. Jadi sumber-sumber inilah yang akan diurus oleh pengurus, ya, dan akan diagihkan kepada jabatan-jabatan mengikut keperluan jabatan-jabatan yang ada. Okey, dan peranan yang keempat, dalam peranan pembuat keputusan, pengurus dikatakan sebagai seorang perunding. Okey, yang mana di sini pengurus mewakili organisasi dalam sebarang perbincangan mengenai perniagaan dengan pihak luar. Dia yang akan buat rundingan, dia yang akan jadi wakil yang untuk membincangkan isu-isu ataupun masalah-masalah berkaitan dengan aktiviti perniagaan dengan pihak yang berada di luar. Okey, boleh para pelajar? Jadi, peranan pengurus kita ada 3. Okey, yang pertama itu adalah peranan antara perorangan, pecahkan kepada 3. Kemudian yang kedua kita ada peranan bermaklumat, juga dipecahkan kepada 3. Dan yang ketiga ini peranan pembuat keputusan, ya, yang mana dia dipecahkan kepada 4. Jadi nombornya, kalau para pelajar mau ingat, peranan pengurus 3, 3, 4. Okey, peranan sebagai perorangan, antara perorangan, ya, bermaklumat dan pembuat keputusan. Itu peranan berdasarkan teori Mintzberg. Okey, sekarang kita akan lihat pula, ya, seperti yang pada awal tadi cikgu cakap, bahagian-bahagian itu telah pun keluar dalam soalan peperiksaan sebenar. Okey, kita lihat soalannya. Okey, untuk soalan SPPM 2015 ulangan, ya, huraikan 2 peranan pengurus sebagai pembuat keputusan. Okey, seperti biasa apabila kita mendapat soalan, kita perlu lakukan analisis soalan. Ya, apa yang perlu kamu buat? 1, kenal pasti kata tugasnya. Okey, jadi kalau dalam soalan ini kata tugasnya adalah huraikan. Okey, yang kedua, kena tahu ataupun kena kenal pasti apakah kehendak soalan, apa yang soalan minta. Okay, jadi kehendak soalan di sini adalah peranan pengurus sebagai pembuat keputusan. Okey, jadi dia ambil peranan yang utama dan para pelajar kena terangkanlah tentang peranan tersebut. Dan jumlah markanya kena ambil tahu, ya. 4 markah maknanya dia mau 2 peranan, maka kita perlu bagi 2 fakta. 2 fakta itu perlu ada 2 huraian, barulah pelajar dapat 4 markah penuh. Okey. Itu untuk soalan SPPM 2015 ulangan. Okey, untuk soalan seterusnya, ya. Bahagian ini dia pernah keluar dalam soalan SPPM 2016, yang mana soalannya huraikan 3 peranan pengurus sebagai antara perorangan. Okey, interpersonal. Okey, macam soalan yang 2015 ulangan kan, cuma dia tukar sahaja peranan antara perorangan. Okey, seperti biasa, analisis soalan tersebut. Kata tugasnya apa? Huraikan. Okey, kemudian markanya berapa? 6. Okey, seterusnya kehendak soalannya peranan pengurus sebagai orang perorangan. Jadi itulah yang perlu pelajar jawab. 3 peranan maknanya kita ada 3 fakta dan 3 huraian. Okey, ya. Dan seterusnya, bahagian ini juga pernah keluar dalam SPPM 2017 ulangan, ya, yang mana soalannya huraikan 2 peranan pengurus sebagai peranan bermaklumat. Lebih kurang kan dia punya soalan kan? Dia tanya peranan, kemudian dia fokuskan kepada peranan-peranan yang kecil. Okey. Ya, jadi seperti biasa analisislah soalan tersebut, kata tugasnya huraikan. Markanya ada 4. Kemudian dia punya kehendak soalan, ya, peranan pengurus sebagai peranan bermaklumat. Okey, boleh ingat para pelajar, ya, kita telah bincangkan tadi tentang peranan pengurus. Okey, jadi rasanya setakat itu sahaja perkongsian cikgu untuk sesi pada kali ini. Ya, kita telah lihat anak topik peranan pengurus, ya, di bawah tajuk pengurusan ataupun perancangan.
Okey, jadi cikgu harap para pelajar dapat ingat dan faham ya tentang peranan pengurus. Kalau soalan tanya apa 3 peranan pengurus yang utama, maka para pelajar beri peranan antara perorangan, peranan bermaklumat dan peranan sebagai pembuat keputusan. Okey, para pelajar, jadi setakat itu sahaja. Cikgu ucapkan terima kasih atas kesudian para pelajar untuk melihat, menonton video cikgu ya. Dan jangan lupa bolehlah menjenguk ke channel cikgu ya. Channel cikgu namanya Cikgu Suri. C huruf besar, G ya, baru sambung SURI, S-nya huruf besar. Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian pada kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih dan jumpa lagi untuk video-video akan datang. Okey.